Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat Waalaikumsalam. pagi. Jom hidupkan pagi anda bersama dengan kami. Inilah Malaysia hari ini. Untuk hari Selasa, saya Hanif Miswan. Dan juga saya Anim Izzati. Pastinya pagi-pagi ni kita mendoakan yang terbaik dahulu kan. Kita mulakan pagi dengan senyuman kita, dengan perkara-perkara yang baik, yang semangat. Kerana hari ini macam-macam yang kita nak kongsikan. Betul. Terus sahaja kita pastinya anda tertanya-tanya apakah yang menarik di Malaysia hari ini. Sebab kita dah sejam je ni kan. Okey, kita padatkan dengan pengisian inspirasi. Okey. Kita nak bawakan juga mereka ni membantu golongan nelayan untuk menghasilkan bot dan sebagainya. Kita juga ada cerita tentang Betul, ekonomi. Sektor ekonomi yang akan dibuka ni. Ini topik perbincangan kita pada hari ini. Betul, kita nak sambut baik berkenaan dengan pelan pemulihan negara. Banyak sekali sektor ekonomi yang telah pun dibuka dengan syarat telah pun divaksin. Ada juga kisahnya berkenaan dengan pelbagai syarat lah. Ada yang mengeluh juga, ada yang cuba menyesuaikan diri. Tapi hari ini kita akan bincangkan secara inklusif berkaitan dengan impak pembukaan sektor ekonomi pada saat ini. rata-rata mengatakan masih tak ramai lagi. Ada juga peniaga mengatakan belum bersedia untuk buka sektor ekonomi mereka ataupun perniagaan mereka kerana agak singkat masa yang diberikan. Tapi saya kira ini adalah pastinya masa yang akan menentukan kan. Selepas ini ada di setengah tempat pula yang ramai keluarga ataupun kawasan itu yang memang terdiri daripada keluarga yang tinggal di situ. Nampaknya ada berlaku perubahan. Ramai Betul. yang dah pergi dine in dan sebagainya. Jadi mengikut kepada kawasan. Ini yang kita kena tahu, bukan untuk kata keluar tu dah selamat, tetapi untuk operasi ekonomi kita. Ya, betul. Cerita mengenai selamat tu ada juga yang masih berbalah lah berkaitan dengan perlu ke tidak untuk dine in kan. Ada keperluan pun tidak. Kita ni macam tersepit nak bantu peniaga yang sudah mula boleh beroperasi sepenuhnya, tapi dalam masa yang sama kita berfikir. Jadi ada caranya, ada pandangannya dan ada perbincangan yang akan kami bawakan sebentar saja lagi. Dan semalam masa saya tidur, saya bangun ni saya sakit belakang lah. Kenapa ya? Asyik sakit belakang je. Bila bersiaran dengan awak ni sakit belakang je. Tak baik tau. Saya rasa saya tahu sebab apa. Ni mesti awak tak lakukan senaman tulang belakang. Ada Ada. Sekarang senaman tulang belakang tak payah nak guna alatan. Tak payah kerusi, tak payah meja. Hanya perlukan kekuatan otot. Jadi akan kami bawakan seperti biasa. Kalau sebelum ni saya kena bersenam menggunakan kerusi. Ingat lagi tak yang awak berdiri saja tu? Senang saya tu. melihat daripada jauh saja. Senang kerja tu. Hari ini kita akan bawakan senaman untuk tulang belakang lah khusus. Ada 3 senaman yang akan kami bawakan. Okey, itu perbincangannya sepanjang 1 jam ini. Sekarang Anim, seterusnya juga kita akan kongsikan bagaimana keadaan semasa. Seperti mana yang kita tahu kan, baru-baru ini berlakunya fenomena kepala air di Yan Kedah. Jadi kawasan di sana keadaan mangsa telah pun dijumpai. Kita nak tahu perkembangan semasa. Ini adalah gambar yang dikongsikan oleh pihak media bersama dengan kita semasa operasi mencari dan menyelamat mangsa. Dikabarkan 6 yang terkorban disebabkan fenomena kepala air yang melibatkan banjir teruk di Yan Kedah ini. Ya, dan sekarang kita nak kongsikan perkembangannya. Ada juga usaha untuk melakukan pembersihan bersama dengan orang kampung. Jadi bersama kita dalam panggilan video adalah Tuan Zulhani Zainul, Setiausaha Agung Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia ataupun MAPIM, yang sudi bersama dengan kita untuk berkongsi pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat di Tas? Alhamdulillah kami sihat. Tuan berada di lokasi mana sebenarnya Tuan secara khususnya? Saya sebenarnya berada di kawasan Yan, lebih tepat lagi di kawasan TP Hayun. Okey, di kawasan itu bagaimana keadaan sekarang ini selepas selesainya operasi mencari dan menyelamat? Okey, hari ini hari yang ke-6. So kita dapati bahawa tinggalan kesan-kesan bencana kepala air ini masih lagi dapat disaksikan seperti di belakang ini. Bahawa himpunan balak-balak pun masih lagi berada di sini, dan kawasan ini adalah kawasan Alang Kenari yang dulunya merupakan sebuah tempat peranginan, chalet-chalet. Hari ini musnah. Jadi saya dapat tengok hari ini pihak-pihak agensi seperti JKR dan sebagainya dah mula melakukan kerja-kerja untuk pembersihan lah kawasan-kawasan di sini. Okey, Tuan, kalau mungkin kita ingin saksikan juga, tidak keberatan kalau mungkin Tuan boleh tunjukkan keliling kawasan Tuan untuk kita saksikan bagaimana keadaan di sana kan. Mungkin penonton-penonton juga ingin melihat keadaannya Tuan. Okey, ini salah satu kawasan tengok yang mana ianya kalau tengok dari segi sungai, anak sungainya dia melencong. Tetapi kesan daripada kepala air yang deras dan laju dibawa semua balak-balak daripada atas dan dia terus saja
dia tak ikut alur sungai. So bila dia kebanyakannya rumah-rumah yang di bahagian bawah ini itulah yang menjadi mangsa-mangsa yang rosak teruk dan sebagainya. Sebab apa? Arus yang deras ini dia tak ikut alur sungai, dia terus ke depan. Oleh kerana terlalu besar kepala airnya. Tuan, mungkin Tuan melihat kepada usaha untuk melakukan pembersihan pada hari yang ke-6 ni. Mungkin ada perkara yang ingin dikongsikan? Berapa ramai yang terlibat? Bagaimana kerjasama di antara penduduk kampung bersama dengan agensi yang membantu ni, Tuan? Okey, untuk kerja-kerja pembersihan rumah, kebanyakannya rumah-rumah yang di sekitar ini boleh dianggapkan 80% telah pun selesai dicuci. Okey. Namun kesan seperti balak dan sebagainya masih lagi perlukan khidmat daripada agensi-agensi yang menggunakan jentera berat untuk kita clearkan kawasan ni. Dan rata-rata penduduk kampung di sini dah mula balik ke rumah. Setelah 4 hari yang lalu, ramai NGO yang datang, ramai juga sahabat-sahabat agensi dan semua berganding bahu, kita telah menyelesaikan pembersihan dan sebagainya. Dan bantuan-bantuan pun sudah dimula diagihkan. Namun kerja-kerja pembersihan secara besar-besaran ini perlu pihak-pihak yang terlibat untuk membantu. Ya, Tuan, cuaca nampak baik di sana? Mungkin juga dapat membantu. Sebenarnya sekarang ini tengah hujan ni. Oh, ya ke? Tengah hujan. Daripada pagi tadi? Tuan berteduh lah ni ya? Tak ada. Saya memang kita waterproof kan. Mantap Tuan, mantap. Mantap. Tuan mungkin semalam dengan lawatan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga turun ke Padang untuk melihat sendiri keadaan. Jadi bagaimana sebenarnya moral ataupun penerimaan penduduk di sana, di sekitar kawasan terjejas ni, Tuan? Ya, kebetulan semalam saya berada masa dalam perasmian Perdana Menteri yang datang dan bertemu dengan masyarakat ini. Saya berada di situ dan kita dapat ianya sangat memberi sokongan moral yang sangat tinggi kepada penduduk kampung. Kerana difahamkan inilah tugasan pertama kita Perdana Menteri apabila menjawat jawatan Perdana Menteri, inilah tugasan pertama beliau. Dan ianya sangat dekat dengan hati rakyat kerana beliau sendiri turun padang melihat, dan salah satu kawasan yang beliau lawati adalah kawasan ini. Kawasan yang saya berada ni. Okey. Dan alhamdulillah, dan kita tengok PM telah mengumumkan bantuan 78 juta secara totalnya kepada penduduk di Yan dan juga di kawasan Tupah yang terjejas ini. Kita mengucapkan, saya sebagai rakyat Malaysia sangat rasa bangga dan sangat teruja, dan mewakili pihak di Yan dan di Tupah ini, kita mengucapkan ribuan terima kasih atas keprihatinan PM. Alhamdulillah, itu dia. Habis Tuan, selepas ini apakah perancangannya untuk kerja-kerja pembersihan dan sebagainya? Mungkin ada keperluan tertentu yang sekarang ini dibutuhkan untuk kawasan berkenaan? Ya, saya sudah pasti bila PM dah announce tu, maksud dia dah mula akan ada gerak kerja yang untuk dibaiki secara berperingkat cepat. Dan tapi PM announce kan perlu disegerakan. Ya, betul. Dan bagi pihak masyarakat dan juga agensi ataupun NGO, kita sangat menyambut baik dan kita akan membantu sedaya mungkin untuk tengok bagaimana masyarakat di sini untuk mereka kembali kepada situasi yang sebelumnya, insya-Allah. Ya, betul. Insya-Allah. Okey Tuan, mungkin kita tak mau ganggu lama sangatlah. Tuan, mungkin jangkaannya berapa hari lagi kalau keadaan ingin kembali pulih seperti biasa? Macam saya beritahu tadi, pihak penduduk dan orang kampung mereka dah mula kembali ke rumah, dah okey. Cumanya infra ini perlu disegerakan. Saya rasa ianya kalau paling cepat pun makan masa 2-3 bulan juga untuk kembali kepada kasar. Baik Tuan. Terima kasih banyak-banyak. Kita doakan segala dipermudahkan untuk urusan Tuan ya. Tuan jangan main hujan, Tuan jangan main hujan. Walaupun waterproof tu risau juga kita. Cek tempat berteduh Tuan. Terima kasih. Yang bagusnya tempat ni dulu cantik, sangat cantik. Jadi kumpul ramai. Tapi hari ni kita tengok kemusnahan tu, kita pun rasa sedih. Betul. Dan kita kalau boleh nak cepat kembalikan ianya kepada bentuk asal supaya ianya dapat menjadi satu tumpuan pelancong lah. Setuju Tuan. InsyaAllah, amin. Kita doakan yang terbaik. Terima kasih Tuan. Jaga diri ya. Sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Zulhanis Zainul, Setiausaha Agung Majlis Perundangan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Saya tak sempat lagi sebenarnya menaiki Titi Hayun tu. Mungkin selepas dilakukan semula, dibina semula insya-Allah lah kan. Kesempatan kita untuk merasai. Itu antara tarikan pelancong juga, melihat kepada keadaan sekarang ini amatlah menyedihkan. Pastinya bantuan ini 5,000 tunai yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita untuk diserahkan kepada keluarga mangsa
memang sebanci. Ya, dan saya sempatlah, kalau Hanim tak sempat, saya sempat. Oh ya. Tapi saya sempat nyanyi je lagu Gunung Jerai tu. Oh, nyanyi je. Nyanyi Ukir namamu di awan Gunung Jerai. Gitu-gitu lah. Dia boleh nak rock kapak pula pagi-pagi. Okey, apa-apa itu mungkin sedikit itu memberi dia. Keceriaan lah kepada semua yang terlibat. Betul. Apapun kita doakan supaya urusan ini dipermudahkan. Dan sekarang kita ingin memberikan satu perkongsian berkaitan dengan inspirasi ni, Hanim. Ya, kabarnya individu ini sebenarnya dia menghasilkan bot itu bukanlah untuk dirinya. Tapi bila dia dah berkawan dengan peranakan Baba Nyonya, mereka merasakan nelayan-nelayan yang berada di kawasan perairan itu memerlukan khidmat ini, memerlukan bot ini. Jadi atas ikhlas persahabatan itu, maka inilah cerita yang boleh dijadikan inspirasi kita semua. Sama-sama kita saksikan. Antara kita dengan nelayan ni macam awu dengan tebing. Tanpa mereka, kita pun tak dapat nikmat ke laut mancing. Kalau tanpa kita, mereka pun enjin dia rosak, tak ada orang repair. So tak dapat dipisahkan. Pulau Gadong Melaka, sebuah pekan kecil yang kebanyakan penduduk tempatannya bekerja sebagai nelayan dan menjadikan sumber laut sebagai lubuk pencarian. Jeti dan sungai adalah kawasan rezeki bagi menampung kehidupan seharian. Mengenali individu ini, dia merupakan anak jati Melaka berketurunan Baba Nyonya yang mempunyai semangat keluarga Malaysia demi melihat perubahan mencari sumber pendapatan. Pada mulanya, aktiviti memancing hanyalah sekadar hobi semata-mata. Daripada minat, bertukar menjadi cita-cita. Mike Tien, 60 tahun, bersama 4 lagi adik-beradiknya, mengusahakan sebuah kilang pembuatan bot sejak 40 tahun lalu. Keandalan kita mechanical. Jadi tu kita buat repair motor. Daripada motosikal, buat baik dengan nelayan, suka kita memancing. So nelayan nak buat baik dengan kita sebab apa? Kita nak repair dia punya enjin outboard, motor sangkut. Kita buat baik dengan nelayan sebab kita perlukan buat baik dengan dia sebab kita perlukan dia punya sampan. Dulu pakai sampan kayu. So kita buat baik dengan dia tu, chemistry jadi. So minat itu mendalam daripada repair enjin, jual enjin, dan terus kita ingat let's try bikin boat, gentian kaca. Mengimbau keperitan yang dialami nelayan 40 tahun lalu, bot yang digunakan hanya berasaskan kayu dan mudah reput. Bagi Tian Sui Liang, 58 tahun, dia mengakui pernah berdepan dengan situasi yang membuka mata dan menyentak perasaannya ketika mahu membuat kutipan hutang di perkampungan sekitar Klebang, Melaka. Pergi ke nelayan dulu, bila saya pergi minta hutang, dia bagi saya bukan duit, dia bagi saya ikan. Bila dia bagi saya ikan, saya nak buka mulut lebih pun, I pun tak tahu macam mana I nak buat. Ada kalanya macam kita katakan prihatin sikit lah. Kita kadang-kalanya ada yang ada tu, akaun tu kita kena buang lah. Macam tu sampai sekarang. Sungguh pun begitu, usaha dan semangat yang dilakukan berjaya mengubah pemikiran nelayan di Pulau Tioman untuk melebarkan perusahaan mereka. Selain memiliki bot tangkapan ikan, mereka secara tidak langsung membabitkan diri dalam industri pelancongan tempatan. Disebabkan mata pencarian nelayan ni, mata pencarian raib. You don't know besok sama ada dapat ikan, tak dapat ikan, tak tahu lagi. Minyak garanti, jaring hancur garanti. Tapi hasil belum tahu lagi. Jadi tu saya bisik dengan kawan-kawan di pulau-pulau termasuk Pulau Tioman, tukarkan cara pemikiran mereka. Daripada nelayan, apa kata kita pergi ke tourism industry. Bawa pelancong-pelancong pergi nikmati pulau-pulau dan juga pergi snorkeling, island hopping. So alhamdulillah, buat perkataan Melayu, benda tu terjadi. Tapi kita start dengan kecil-kecil bot. Lama kelamaan sekarang, benda tak jadi kenyataan. Perniagaan yang dibina
untuk membantu dan memberi manfaat kepada orang ramai mampu menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Amalan keluarga Tien dalam menjalankan tanggungjawab sosial serta meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah sumbangan yang tidak ternilai buat nelayan di Melaka. Seperti kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Ya, saya setujulah. Maksudnya dengan satu tangan yang menghulurkan tu boleh memberikan manfaat kepada ramai orang. Betul. Ini antara inisiatif yang dilakukan dan juga menjadi inspirasi untuk kita memberi, bukan sahaja menerima. Okey, seketika nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda semua berkaitan dengan reaksi-reaksi dan juga fahaman kita mengapa sektor ekonomi dibenarkan untuk dibuka. Aliran tunai itu penting dan macam-macam lagi kerana pastinya anda mungkin ada persoalan. Kalau mungkin nak kongsikan bersama dengan kami, titipkan sahaja di ruangan komen FB Live MHI TV3. Okay? Adakah ianya satu kelegaan ataupun satu kerisauan? Jadi terus bersama kami, hidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Seperti yang kita bincangkan, ini adalah antara topik yang menjadi bualan juga rakan-rakan kita, mereka yang berada di sekeliling kita berkaitan dengan pembukaan ekonomi. Tetapi impaknya bagaimana? Adakah kelonggaran ini diberikan semata-mata untuk ekonomi sahaja ataupun sebenarnya ada terkait rapat dengan apa yang perlu kita lakukan sebagai rakyat Malaysia? Ada juga yang dah ada anak tu tidak bersetuju dengan perkara ini kerana kita tak boleh bawa anak-anak kan, ataupun mungkin kelonggaran itu bukan untuk mereka yang ada anak-anak. Begitu pula persepsi mereka. Okey, fahaman kita tentang ekonomi hari ini, Hanif. Okey, kita nak teruskan dan kita ada dua tamu yang ingin kita perkenalkan. Yang pertama adalah Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Mohamed, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita ada Sharifah Baizura Said Ahmad, usahawan spa di atas sana, cantik molek bersama dengan kita. Baik, mungkin nak ajukan soalan pertama dengan doktor terlebih mungkin dahulu. sebagai permulaannya kita mulakan dengan doktor terlebih dahulu. Doktor, pembukaan kembali sektor ekonomi sebagai pemahaman lanjut bagi kita semua dan mereka yang menonton Malaysia hari ini. Kes tinggi kita faham, tetapi mengapa ianya dibenarkan untuk kembali dibenarkan pembukaan ekonomi untuk beroperasi, doktor? Okey, terima kasih Hanif dan juga Hanim ya. Kalau saya boleh soroti semula, sebenarnya kita telah menghampiri 3 bulan sebenarnya Hanif pelaksanaan PKP 3.0 sejak daripada 1 Jun 2021. Dan persoalan dia kenapa sektor ekonomi perlu dibuka secara berperingkat, sebab sebelum ini Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi telah mengunjurkan bahawa sekiranya sektor ekonomi tidak dibuka lebih awal iaitu menjelang Oktober 2021 ni, 7 juta rakyat Malaysia bakal kehilangan peluang pekerjaan yang pertama. Okey. Yang keduanya berlakunya penutupan operasi PKS itu sendiri iaitu sekitar 580,000 peniaga yang mewakili 49% PKS bakal gulung tikar. Dan kalau kita ambil projection apa yang telah berlaku beberapa minggu lepas, Hanif dan Hanim, dapati Persatuan Penggunting Rambut di Malaysia juga telah mengunjurkan 6,300 pengusaha kedai gunting rambut telah gulung tikar disebabkan oleh COVID-19 dan juga sekurang-kurangnya 120 hotel telah ditutup. Jadi pengumuman kerajaan pada 15 Ogos tempoh hari iaitu membuka 11 jenis aktiviti ekonomi adalah merupakan satu langkah yang tepat dan merupakan kelegaan kepada seluruh rakyat Malaysia yang mana kebanyakan pendapatan mereka terjejas. Dan harus diingat Hanif dan Hanim, itu begitu penting untuk diselamatkan sebab mereka menyumbang 66% peluang pekerjaan negara kita dan 34% KTNK negara kita. Disebabkan itulah pembukaan sektor ekonomi secara peringkat ini memberikan ruang dan nafas kepada PKS dan peniaga untuk bernafas, untuk memulakan perniagaan dan menampung pendapatan keluarga masing-masing. Itu yang saya nampak satu yang diambil. Itu kita cerita tentang sektor ekonomi yang dibenarkan untuk buka. Tetapi untuk usahawan spa seperti Puan Baizura ini masih lagi tidak melegakan ya, Puan Baizura? Ya, betul. Kami masih lagi tak boleh beroperasi. Agak sukarlah untuk sebab kita dah tutup lama sebenarnya. Bermula dari mulanya
2020 lagi kan, kita dah mula tutup pada Mac, bersambung sehingga tahun ni. Jadi terlalu panjang masa penutupan tu. Katanya Puan Baizura juga ada lakukan inisiatif lain untuk menyara anak-anak buah ataupun pekerja-pekerjanya kan? Ya, betul. Untuk menampung perbelanjaan semua, kita terpaksa switch kepada perniagaan online. Dari offline kita bertukar kepada online. Dan kalau sebelum ni servis, kita mula ke retail. Satu benda yang barulah, tapi terpaksa lakukanlah kan. Okey, Doktor, sangat menarik kerana kita bawakan sudut pandang daripada seorang usahawan spa ni juga. Kenapa perlu ada sebegini, Doktor, untuk menyelamatkan sektor ekonomi, untuk menyelamatkan industri seperti yang Doktor katakan tadi? Tapi kenapa perlu pembukaan ini hanya sektor-sektor yang lain? Ada juga yang masih lagi terpaksa ditutup dari sudut ekonomi, Doktor? Okey, dari segi konteks ekonomi ni kita dapati bahawa terdapat tendensi untuk mengimbangi dari segi aspek tekangan dari segi kesihatan dan juga tekangan ekonomi itu sendiri. Kita dapati bahawa dia sedikit mengambil masa Puan Baizura pada pandangan berdasarkan projection bahawa menjelang bulan 10 dan ke atas bahawa hampir semua sektor ekonomi akan bakal dibuka. Sebab apa saya kata itu Hanif dan Hanif? Sebab kita tengok dalam konteks awalnya pemulihan negara yang diumumkan 15 Jun 2024 ini, kita dapati bahawa ada tiga indikator, iaitu jangkitan harian yang berdasarkan jangkitan harian dan juga kadar penggunaan katil ICU dan tahap populasi. Namun selepas itu ditambah satu lagi, iaitu ditambah baik, iaitu berdasarkan kepada kes bergejala itu sendiri kan. Walaupun kita tahu bahawa 20,000 kes hari telah berlaku secara konsisten, tapi semalam Alhamdulillah dia telah menurunkan 17,672 kes semalam, dan juga kes kategori 3, 4 dan 5 ni berkurangan secara signifikan. Saya bagi contoh semalam untuk saya zahirkan bahawa berapa keadaan ni baik. Sebenarnya daripada 17,672 hanya 0.8% saja kategori 5 dan 0.6% saja kategori 4. So ini dia menampakkan pemulihan yang berlaku, dan juga vaksinasi secara besar-besaran kita dah sampai 55.6% populasi dewasa yang telah menerima 2 dos, dan juga insya-Allah 100% akan menerima dewasa akan menerima 2 dos pada bulan Oktober, dan insya-Allah Oktober saya jangkakan titik di mana kebanyakan sektor ekonomi yang dibuka, termasuklah bidang spa. Maaf kalau mungkin ada telefon bimbit yang berdekatan, kita minta untuk jauhkan sekejap, takut mengganggu apa yang ingin disampaikan. Ada vibration sedikit tadi. Okey, Doktor, saya nak tanya, kepentingan aliran tunai yang rakyat perlu faham. Contoh, kerajaan bagi duit ini tidak boleh disimpan, duit ini harus dibelanjakan. Ada kepentingannya dari sudut kesinambungan ekonomi kita. Mungkin Doktor ada penjelasannya. Okey, kalau kita lihat dari segi aliran tunai itu memang betul. Sebab itu kerajaan membelanjakan bantuan tunai lebih daripada 10 bilion ringgit dalam tempoh tahun ini saja sehingga hujung tahun. Sebab apa begitu penting untuk aliran tunai ini berlaku? Sebab bila rakyat berbelanja, maka aliran itu akan berterusan berlaku, dan juga ia membantu sebenarnya sektor-sektor lain. Saya suka untuk memberikan satu cadangan yang saya telah berikan sebelumnya, telah dilaksanakan sebagainya oleh kerajaan, di mana bantuan tunai 10 bilion ini sebelum ini dilaksanakan melalui tunai. Namun saya melihat bahawa terdapat keperluan pada masa akan datang sebagai bantuan tunai ini berikan dalam bentuk e-tunai ataupun dalam bentuk e-wallet. Contohnya kerajaan telah melaksanakan Hanif dan Hanim terbaru ni bahawa selama 3 bulan iaitu Julai, Ogos, September, projek prihatin kasih iaitu RM100 sebulan kepada selama 3 bulan dalam bentuk e-tunai. Mengapa saya kata e-tunai itu penting ataupun e-wallet itu penting? Sebab perbelanjaan yang dibajetkan oleh rakyat Malaysia itu dapat digunakan ataupun perbelanjaan yang untuk barang keperluan asas. Itu yang penting bila kerajaan lakukan e-tunai itu, dan boleh dibelanjakan hanya untuk barang keperluan asas, dan ia membantu sebenarnya rakyat Malaysia dari segi aliran, dan juga ia PKS kita yang perlu mendaftar e-wallet dan e-tunai dan dapat mendapat pendapatan melalui konteks yang saya sebut e-wallet ataupun Okey, baik. Puan Baizura, mungkin kita faham ada kesan yang memang sangat memberi impak lah kepada perniagaan pada ketika ini. Okey, kalau
sekiranya diberikan ruang untuk dibuka ataupun kembali dibuka, adakah sebenarnya perniagaan seperti rawatan spa ini sudah bersedia? Adakah ada unjuran SOP yang telah pun digariskan sesama usahawan untuk memberi keyakinan bahawa sebenarnya boleh dibuka? Ya, okey. Kalau diberi peluang untuk kita buka lebih awal, sebenarnya industri spa sebenarnya memang dah lama bersedia sebab ialah kita spa sebenarnya memang dah diketahui dia punya SOP dia. So kita juga sentiasa menjaga dari segi hygiene dan segala-galanya lah. So sejak 2020 lagi kita dah diberi satu SOP ketat di mana kita juga perlu menyediakan PPE untuk staff. Okey. Wow. Jadi di dalam spa kita perlu berpakaian lengkap lah dan mengikut SOP ketat yang disediakan. Ya, jadi ini menambah kos ekstra jugalah untuk perniagaan yang dilaksanakan. Betul. Dari secara tak langsung dia menambahkan kos juga sebenarnya. Ya. Tapi sekurang-kurangnya mungkin dibenarkan untuk kembali beroperasi itu adalah satu berita yang amat baik sekali kan, kalau sekurang-kurangnya dibenarkan. Mungkin Doktor mungkin ada penjelasan sedikitlah secara ringkasnya untuk kita akhiri perbincangan ini. Doktor, kongsikan apa yang kita boleh lakukan sebagai rakyat yang mempunyai pendapatan tidak terganggu, tidak terjejas. Contohnya penjawat awam. Saya berikan contoh. Pada musim pandemik ini penjawat awam tidak terjejas gajinya. Apa yang boleh dilakukan untuk membantu ekonomi? Okey, kalau kita lihat sebanyak 11% Hanif dan juga Hanim, kaki tangan kerajaan di Malaysia yang masih memperoleh pendapatan bulanan. Dan pada ketika ini perbelanjaan perlu diberikan perbelanjaan bukan sahaja perbelanjaan dalam bentuk tunai itu sendiri, bahkan perbelanjaan secara online itu diperlukan sebagaimana disebut oleh Puan Baizura tadi, bahawa bila rakyat ataupun kaki tangan kerajaan ini berbelanja menggunakan pendapatan mereka untuk perkara-perkara tertentu, maka aliran tunai itu akan berlaku. Dan juga saya nak sambung apa yang mungkin kerajaan boleh buat selepas ini, Hanif dan Hanim, untuk merancangkan semula aliran tunai ini adalah pertama, sebab sekarang ni kerajaan telah mengumumkan projek Perintis Langkawi untuk aktiviti pelancongan. Betul. Saya mencakap daripada kerajaan untuk memberikan ruang kepada peniaga-peniaga kecil berdekatan dengan kawasan pelancongan yang akan buka tidak lama lagi, memberikan ruang kepada mereka di berdekatan dengan pelancongan dan hotel untuk buka secara percuma. Tak perlu bayar, bertapak dan bantu mereka. Yang terakhir sekali, saya terakhir membantu pengusaha bas sekolah tu sendiri. Sebab apa saya kata bas sekolah tu penting? Sebab tahun depan sesi persekolahan akan mula. Saya mengharapkan kerajaan memberikan bantuan kepada keluarga B40 yang akan ada kesukaran untuk membayar tambahan bas. Bayangkan kalau mereka ada 5 orang anak, seorang anak RM80, kena bayar 400 sebulan untuk membayar tambahan sekolah bas sekolah. Jadi saya harap kerajaan membantu keluarga B40 dan seterusnya akhirnya duit akan sampai kepada pengusaha bas sekolah. Ini yang saya sebut. Jadi satu kitaran lah. Okey, Doktor, terima kasih. Tapi sebelum itu kepada Puan Baizura, mungkin yang terakhirnya untuk memberikan satu harapan berkenaan dengan situasi pada ketika ini, silakan. Okey, harapan saya industri spa ni boleh segera dibuka kembali dan juga mengharapkan pelanggan memberi kepercayaan penuh kepada pengusaha-pengusaha spa. Kerana kami sentiasa menjaga SOP sepanjang penyediaan servis lah. Apa nama spa-nya, Puan? Okey, spa saya nama Tulip Spa di Sri Iskandar, Perak. Oh, di Perak, Manjung. Sri Iskandar, ya. Okey, Doktor dah senyum-senyum tu, nanti Doktor kita sama-sama boleh berikan sokongan ya. Sama-sama pergi spa. Sama-sama pergi spa. Hebatlah. Apa salahnya? Inilah waktunya. Boleh kena bawa lah ya isteri-isteri masing-masing. Isteri ya? Isteri-isteri. Sebab saya pun Perak juga. Sebab saya pun nak Perak juga. Memang kena, Doktor. Boleh datanglah. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kedua-duanya. Terima kasih Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Mohamed, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM, serta Sharifah Baizura Said Ahmad, usahawan spa, berkongsi dengan kita keluhan kan keadaan semasa mereka bagaimana dan juga dari sudut ekonomi apakah yang mereka faham
Okey? Okay. Baik, sekarang Hanif, izinkan saya. Silakan. Okey, saya nak kongsi dengan anda semua penonton-penonton Malaysia hari ini. Ini dia telefon pintar lipat yang baru sahaja dilancarkan oleh Samsung, iaitu Galaxy Z Fold 3, di mana dia ada ciri-ciri keistimewaan yang tersendiri, tetapi yang paling penting sekali ianya merupakan kuasa untuk multi tugas sebenar dan prestasinya berada pada tahap yang lebih baik. Okey, kita terus sahaja kongsikan apakah ciri-ciri keistimewaan yang ada ataupun feature di sini. Anda dapat saksikan antara yang menarik adalah paparan Infinity Flex 7.6 inci tanpa gangguan, lebih lancar dan interaksinya lebih pantas dengan kadar segas semula adaptif Super Smooth 120Hz pada kedua-dua skrin utama seperti mana yang anda dapat saksikan, dan juga lipat. Bila penutup. Ini anda memberikan skrin penutup. Okey. Seterusnya kita nak kongsikan juga kepada anda. Dia ada kamera papar bawah. Di mana maksudnya Z Fold 3 ni boleh memaparkan kawasan tontonan tambahan agar anda mendapat kanvas yang tidak putus untuk aplikasi kegemaran anda. Okey, contohnya kita akan menyaksikan video di sini. Apa sahaja mungkin kita saksikan ini. Okey. Seterusnya, kita mengambil masa sekejap. Okey, apabila anda dapat saksikan video di sini, ianya tidak mengganggu kamera papar bawah. Okey, itu dia antara yang dikongsikan featurenya. Dan sokongan S Pen. Saya dah pegang pun S Pen-nya ni. Ini dia. Sokongan S Pen ni, apa yang kita boleh kongsikan di sini betapa smooth ataupun lancarnya jika anda mungkin nak menyalin nota, menuliskan apa yang menarik, ataupun sekarang ini aktif dengan telesidang di rumah. Sama ada anda bekerja di luar, mudah untuk anda menyalin nota dan juga menulis di sini dengan penggunaan S Pen, ataupun ini antara feature yang paling menarik sekali. Okey. Baiklah, selain daripada itu, ini boleh meningkatkan kreativiti dan juga produktiviti anda. Dengan Z Fold 3 ini juga pertama kalinya sebagai telefon pintar lipat yang melepasi piawaian IPX8. Ini bermakna anda tidak perlu risau lagi jika anda berada di keadaan hujan ataupun basah kerana ianya rintang air. Pertama di Malaysia menjadi telefon pintar lipat pertama yang mempunyai ciri-ciri rintang air. Okey, tambahan lagi. Seterusnya saya akan kongsikan di sini multi-window feature. Multi-window feature di mana ia ada fungsi drag and split. Drag and split ini apa yang kita dapat kongsikan. Anda boleh saksikan taskbar di sini. Kita boleh menggunakan beberapa aplikasi dalam waktu yang sama. Contohnya kita boleh menyaksikan video, bawah kita boleh menggunakan nota. Okey, itu dia antara feature yang menarik. Drag and split up to 3 aplikasi sekarang anda boleh melakukan dengan multi tugas dan juga meningkatkan produktiviti. Okey, jadi apa tunggu lagi? Pratempah Galaxy Z Fold 3 ini sekarang dan mendapatkan tawaran eksklusif bernilai RM1,649 dengan e-voucher bernilai RM850 dan percuma 1 tahun pelindungan Samsung Care Plus bernilai RM799. Layari samsung.com/my hari ini. Wow, hebat. Memang betul tu siaran-siaran langsung awak tulis tadi tu? Ya. Nampak tulisan tu memang secara semula jadi. Okey, kita dapat lihat seketika. Selepas ni banyak lagi perkongsian menarik akan kami bawakan. Inilah Malaysia hari ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Saya kesorangan saja sebab Ani mungkin sibuk dengan gadgetnya tadi tu. Tak apa, kita nak teruskan. Ini perkongsian berkaitan dengan Iba Perfume. Untuk itu bersama dengan saya secara panggilan video adalah Encik Ahmad Iqbal Zulkifli. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Encik Iqbal merupakan pengumpul minyak wangi lebih daripada 50 jenama antarabangsa dan juga telah melabur wang ringgit untuk membeli koleksi minyak wangi. Mungkin boleh kongsikan apa inspirasi menghasilkan minyak wangi Iba ni? Ya, okey. Assalamualaikum semua kepada penonton setia TV3. Terima kasih kepada pengacara juga. Sempat lagi saya bersiaran di TV3 hari ini. Dan hari ini sangat special sebenarnya. Saya akan berikan hadiah 6 untuk satu orang pembeli akan dapat 6. Tapi kepada 50 orang terawal sajalah. Jadi berbalik kepada kenyataan tadi bahawa saya merupakan seorang pengumpul minyak wangi jenama antarabangsa
lebih daripada 50 jenama yang selalunya saya akan beli dalam satu botol tu berharga dalam RM1,000 ke RM3,000. Maksudnya saya dah laburkan lebih daripada RM40,000. Dan biasa saya boleh tengok, saya boleh tunjukkan di WhatsApp. Jadi tuan-puan boleh simpan dulu nombor telefon untuk WhatsApp saja, jangan call. Jadi begini tuan-puan, saya inspirasi saya untuk menghasilkan Iba Perfume ini ketika saya bekerja sebagai pembasuh pinggan. Sewaktu saya berusia 17 tahun dan waktu itu saya begitu tekad untuk membeli minyak wangi yang bernilai dalam RM500. Dan alhamdulillah sekarang saya bekerja dan sempat pergi ke beberapa buah negara, dalam 15 buah negara, dan belajar mendalami tentang minyak wangi. Antaranya saya pergi ke Dubai, ke Shanghai, ke Indonesia, Singapura, banyak kali Thailand, ke Jepun. Banyak negara yang saya pergi untuk belajar tentang minyak wangi. Dan alhamdulillah IBA Perfume ini adalah satu-satunya bawaan di Asia, tidak sama yang lain, dan berdaftar dalam Persatuan Dunia Minyak Wangi. Dan kita tidak mempunyai sistem ejen dan stokis kerana saya ingin menjaga kualiti produk dan saya nak orang merasai eksklusif sebuah produk dan harga yang sangat murah, yang penting tidak pening, boleh digunakan untuk ibadah kepada Muslim dan tidak hapak, dan sangat penting adalah tahan lama. Dan packagingnya sangat cantik, hadiah yang sangat banyak saya berikan. Itu antara yang saya pergi ke luar negara lah. Dan saya pernah menginap di sebuah hotel antara yang termahal di dunia, dan saya melihat ada di Dubai, saya melihat ada satu butik yang sangat kecil, minyak wangi sebesar ini berharga RM4,000. Jadi tuan-puan, begini, ini adalah satu-satu bawang di Asia, tidak sama dengan yang lain. Harganya adalah, apa yang tuan akan dapat adalah, RM170, tuan akan dapat ini semua. Akan mendapat 2 botol minyak wangi, iaitu 1 botol untuk lelaki, 1 botol untuk wanita. Ambil gambar di skrin TV sekarang, sebab kita hanya 50 orang terawal yang buat pembayaran akan dapat hadiah, 6 hadiah untuk 1 set. Dan kita bagi hadiah eksklusif lagi. Kotak ini di tangan saya ini adalah kotak yang saya nak berikan kepada yang mana nak bagi hadiah hari jadi, hadiah kepada mak ayah yang lama tak berjumpa. Jadi yang biru adalah untuk lelaki, yang merah adalah wanita, dan sebenarnya ia adalah unisex. Lelaki, wanita boleh pakai. Berkandungan 50 ml. Jadi tuan-puan, lihat hadiah di tangan saya ini. Kalau tuan-puan WhatsApp, bagi tahu saja. Kalau nak 1 set berharga RM170 termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak. Maknanya kalau beli 2 set akan dapat 12 hadiah. Okey, apa hadiahnya sangat special untuk kali ini sahaja. Jadi ambil gambar di skrin TV dan WhatsApp. Okey, 1, ini hadiah untuk seorang pembeli yang beli 1 set. Okey, 1, 2, 3 besar, 4, 5 dan 6. 6 hadiah, tak buat skrin saya nak tunjuk. Okey, 6 hadiah ini adalah untuk pembelian 1 set. RM170 saja termasuk penghantaran. Dan sepatutnya sekarang saya berada di France untuk belajar di sana selama 3 bulan tentang minyak wangi. Dan kita, begini, Iba Perfume ini, apa yang special dia, botol pun kita order khas. Okey, untuk menghasilkan 1 botol minyak wangi, 1 jenis minyak wangi ini memerlukan 200 campuran bahan dari tumbuh-tumbuhan. Dan saya sendiri juga untuk buat minyak wangi ini agak memakan tahun. Dan saya bertukar-tukar kilang yang memastikan saya kata, oh ini yang saya nak. Yang tidak pening, tidak hapak dan tahan lama. Dan yang bagusnya bagi lelaki, puan yang ada suami yang merokok, dia akan blendkan bau rokok, akan hilangkan bau rokok yang sangat kuat kan. Jadi hapuskan bau rokok. Tapi saya sendiri suka pakai yang wanita juga. Kadang-kadang ikut mood. Waktu tidur saya pakai yang wanita dan nak pergi solat saya pakai yang wanita yang merah ini. Dan yang bagusnya tuan-puan dengan harga RM170 saja. Kena cepat sebab 50 orang terawal saja. Oh, sangat ramai dah. Okey, saya takut dia habis sebab kita tak ada stok yang banyak dan kita tak ada ejen dan stokis sebenarnya. Jadi kalau nak, kena WhatsApp, ambil gambar di skrin TV, tuan-puan akan dapat, kalau 1 set pembelian akan dapat 6 hadiah. Sangat banyak dan ini untuk letak kain basahan ataupun simpan barangan lah, kain-kain lah biasa. Jadi 6 hadiah yang sangat banyak yang saya tak biasa bagi. Jadi kali ini saja, saya pun beli harga dengan ribuan ringgit sebotol kan. Jadi tuan-puan, ini satu maklumat sedikit kepada siapa yang follow Instagram saya yang membeli Iba Perfume juga akan menerima 1 cabutan bertuah yang merupakan cincin emas. Jadi ambil gambar di skrin TV Instagram saya, ada Ahmad Iqbal Zulkifli yang ada blue tick tu. Dan
boleh follow Instagram saya sekarang sebab selalunya saya akan bagi cincin emas lah yang bernilai 5 ke 600. Itu cabutan bertuah lah. Kita akan umumkan di Instagram juga. Jadi yang penting adalah sekarang ambil gambar di skrin TV kepada 50 orang terawal. WhatsApp, bagi tahu saja nak satu set IBA perfume. Sebab begini, pada saya tidak semua orang mampu membeli minyak wangi yang harga ribuan ringgit sebotol. Betul. Dan ada yang mampu tapi tidak berkehendak untuk melaburkan sehingga ribuan ringgit sebotol. Jadi yakin pada saya, ambil gambar untuk kali terakhir. Ini hanya beberapa saat saja kita berakhir di syarat ini dan WhatsApp saja, jangan call. WhatsApp di nombor 012-733-4444. Bagi tahu saja nak Iba perfume berapa set. Okey, baik Encik Iqbal, memang lengkap, mantap, cukup semuanya. Terima kasih banyak-banyak. Kita doakan semoga terus berjaya memberikan bauan dan haruman kepada semua orang di rakyat Malaysia. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu dia Encik Ahmad Iqbal Zulkifli, pengasas Iba Perfume. Okey, kita nak berteriak seketika. Kalau sebelum ini kita berkongsi senaman bersama dengan menggunakan kerusi. Selepas ini ada satu lagi sesi senaman akan kami kongsikan. Terus bersama kami, inilah Malaysia hari ini. Kita di Malaysia hari ini nak kongsikan dengan anda. Tadi kita dengarkan Hanif sakit belakang kan? Tengok ni bahagian ni maknanya posture mungkin nak komen pula. Bukan awak, bukan awak yang bagi tips. Kita nak bagikan tips kepada anda semua. Nak share sikit lah tips kepada anda semua bagaimana senaman tulang belakang yang boleh dilakukan tanpa menggunakan alatan. Ya, jadi sama-sama kita saksikan. Jom. Pertama sekali, yang paling kerap, mereka sakit pinggang disebabkan duduk terlalu lama. Contohnya, kepada mereka yang bekerja ofis, memandu kereta, menunggang motor, satu hari mungkin selama 8 jam atau lebih. Jadi, selang 1 jam, anda kena bergerak untuk mengurangkan sakit pinggang. Yang kedua, apabila anda mengangkat berat dengan posisi yang salah. Yang ketiga, disebabkan oleh kemalangan ataupun terjatuh ketika kita bersukan ataupun pada waktu-waktu yang mungkin telah lama tapi kita tak perasan. Jadi ramai orang baru sedar apabila mereka telah mengalami sakit pinggang rupanya disebabkan masalah-masalah yang telah lama. Hari ini saya akan bersama dengan seorang pakar yang akan menjelaskan kepada anda tentang cara penjagaan pinggang dan senaman-senaman yang anda boleh lakukan di rumah untuk melegakan sakit pinggang. Jom. Baik, step yang pertama, abang naikkan lutut, okey. Kemudian naikkan punggung ke atas. Okey, sekira-kira bahagian kaki dengan perut rata. Tapi kalau untuk step yang pertama ni anda tak mampu nak buat tinggi, anda boleh mulakan dengan gerakan rendah dulu. Okey, step yang kedua, angkat kedua belah lutut. Okey, kemudian gerakkan tangan, depakan sedikit supaya badan dalam keadaan seimbang. Okey, jatuhkan kaki ke sebelah kanan. Semasa kaki jatuh, pastikan kaki di bahagian bawah selari kiri dan kanan dan dengan gerakan ini dapat melembutkan bahagian otot peha dan punggung yang tegang. Sebab bila sakit pinggang, dia boleh merebak ke bahagian tersebut. Tahan selama 10 saat. Ulang sebanyak 7 kali, kanan dan juga sebelah kiri. Okey? Gerakan yang sama. Tahan selama 10 saat, ulang sebanyak 7 kali. Step yang ketiga, okey, kita menerap. Okey, menerap. Kemudian tongkat menggunakan siku, lurus. Dongak ke atas. Okey, lentikkan pinggang. Bila dongak ni cantik dan betul, anda buat, maka dia akan attack di bahagian pinggang. Tahan gerakan ini selama 10 saat. Ulang sebanyak 7 kali gerakan. Okey, lepas buat, jatuhkan badan. Okey, dan ulang pergerakan tersebut. Okey, kemudian sekiranya anda mampu, seterusnya anda luruskan tangan ke atas. Okey, tegakkan badan. Okey, dongak. Cuma ini, step ini dia lebih berat daripada yang ketiga tadi. Sekiranya anda mampu, anda buat gerakan ini. Okey, jadi kita buat step by step dan tak perlu rushing.
Okey, lepas ni boleh cuba. Jangan lupa sebab boleh. Kita ni memang selalu sakit belakang. Betul. Sebab kadang-kadang kita terlupa yang kadang-kadang kita lebihkan bahagian depan. Belakang ni pun penting juga. Jadi ada 3 tadi tips dah dikongsikan. Lepas ni boleh tengok balik dan juga boleh ikuti di rumah sahaja. Okey. Kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. Ini dia program amal COVID dengan hashtag Baik Semula. Kita kini berada di puncak perjuangan menentang COVID-19. Jadi apa yang kita nak lakukan adalah mengenang jasa mereka yang berada di barisan hadapan, sentiasa membantu kita untuk mengekang COVID-19 ini dengan satukan jiwa untuk baik semula. Tabung Kemanusiaan Media Prima NSTP menerusi program amal COVID hashtag Baik Semula kini mengumpul dana untuk meringankan beban barisan hadapan negara dalam mengatasi COVID-19. Hurulkanlah sumbangan ikhlas anda pada Tabung Kemanusiaan Media Prima NSTP di akaun Maybank. Ini nombornya 5141-0532-3170 ataupun yang tertera di kaca TV anda pada ketika ini. Okey, seterusnya kita nak kongsikan juga ini berkaitan dengan Nestle Vaccination Program yang menghargai jasa-jasa anda semua nak pergi register, pergi vaksin semua. Inilah ada yang diberikan oleh Nestle dengan kerjasama untuk menghargai juga program vaksinasi COVID-19. Jadi jom sama-sama kita saksikan terlebih dahulu. Daftar untuk vaksinasi dan berpeluang memenangi voucher Nestle bernilai RM20. Kunjungi laman web Nestle tertera. Tertakluk terma dan syarat. Bersama kita berganding bahu hentikan wabak ini. Nampak sama tak? Saya punya tak nampak. Mungkin Hani punya nampak sikit. Okey, sebab dia banyak minum Nestle. Okey, terima kasih kepada anda semua menyaksikan kami selama sejam. Harapnya banyak manfaat yang dapat. Esok apa yang menarik, Hani? Esok akan ada berkaitan dengan duduk rumah, ubah konsep dan banyak perkara yang boleh kita lakukan. Okey. Itu konsep menarik esok. Assalamualaikum. Kita tinggalkan anda dengan video yang best ni. Jom. Assalamualaikum. Bye-bye. Dalam bahasa Arab. Lalat apa dia? Lalat zubab. Pandai. Hebat kamu. Luar biasa kamu. Okey, lipas. Amal Yusof nampak asadun tak? Asadun. Asadun macam mana bunyi asadun? Kuat-kuat. Oh, asadun tu apa? Asadun singa. Wah, luar biasa kamu. Amal Yusof mimpi Sokban ya? Sokban? Macam mana bunyi Sokban? Sokban tu apa? Sokban don olah. Sokban dia gigit kat mana? Gigit dekat kaki.